Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح الشيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. رواه الترمذي وتفرد به وهو صحيح بشواهد كثيرة. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita masih lagi di dalam bab yang pertama, bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama ni ialah bab barang yang telah datanglah pada ini bab ni hadis-hadis yang menceritakan tentang rupa paras, rupa bentuk kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tengah hari ininya kita masuk pada hadis yang ke-12. Kata Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, haddatsana, menceritalah akan kami, Abu Dawud al-Masahifi, oleh Abu Dawud al-Masahifi, namanya Sulaiman bin Salmin. Nama sebenarnya Sulaiman bin Salmin. Qala, berkata Abu Dawud al-Masahifi, yakni Sulaiman bin Salmin, haddatsana, mencerita akan kami, An-Nadr bin Shumail, oleh Nadir bin Shumail,
an Salih bin Abil Akhdari. Nadir bin Shumaini meriwayatkan hadis ini daripada Salih bin Abil Akhdar. Ani bin Shihab bin Salih bin Abi Akhdar meriwayatkan daripada Ibn Shihab. An Abi Salamah, daripada Abi Salamah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Hurairah, yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama sebenar Abu Hurairah ni Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dusi. Setengah katanya Abdullah bin Sakhr. Tetapi oleh kerana Abu Hurairah dia terlalu gembira dengan tasmiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Hurairah tu Nabi hok menggelar ke dia, hingga-hingganya terlupa dia nama dia tu Abdul Rahman ke Abdullah ada ni. Tu katanya setengah cerita. Dan beliaulah ketua bagi ahli suffah. Yani ahli suffah ni orang-orang yang duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kerja lain yang dia buat selain daripada mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada rumah, tak ada bini, tak ada tempat tinggal. Hanya duduk tidur di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerjanya apa? Belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketuanya ialah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau satu orang sahabat yang paling banyak sekali hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidaklah orang yang paling awal sekali masuk Islam, lewat, tetapi oleh kerana mulazamah dia, senantiasa dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mencatat rekod orang yang paling banyak sekali riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana? 5,374 hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika mana dia duk ngaji dengan Nabi tu, Abu Hurairah ni orang miskin, ahli suffah. Tu dia belajar bab zakat, belajar bab sedekah, belajar. Tapi dia lah zakat nak sedekah lagu mana, muka dia miskin. Tapi bukan kata kalau gitu tak usah mengaji lah, muka dah miskin kan. Dah, mengaji tetap mengaji. Sebab ke depan hari kita tak tahu. Abu Hurairah ni setelah mana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Sayyidina Umarnya dia jadi gubernur. Jadi MB lah kita kat, menteri besar. Dan dia kaya, bukan kaya dengan sebab politik dah, bukan kaya dengan sebab jadi MB gubernur dah. Kaya dia tu sebab dia nego kuda. Menego kuda, bukan menego pi kuda, nego kuda itu ni. Jadi orang yang ketika mana mengaji dengan Nabi itu miskin, gitu sekali miskin sampai tak ada nak makan. Kalau baca kitab Riyadhus Shalihin, ada cerita Abu Hurairah, dia pernah teringat satu harinya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, kami ni pernah tumbai masa duduk semaya, rebah terguling, tengah duduk semaya ni rebah terguling. Orang ingat kau gila, bukan gila, sakit perut, menahan lapar, apa sangat-sangat, tak ada makan ni. Tu Abu Hurairah ketika mana dia jadi gubernur tu, makan mewah. Satu kali dia pun berubah air muka, teringat balik memori lama dia. Mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kami ni pernah di tengah semaya ni rebah guling gelepar, siapa orang mari jejak atas tekak dia, kata gila kamu ni. Bukan gila, tapi kerana sakit perut, menahan lapar. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan paling masyhur sekalinya Abu Hurairah dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ada sebut dalam bab fadilat berlapar, kelebihan menahan lapar perut kita. Pernah Abu Hurairah dia terlalu lapar sangat, jadi dia puita tengok sahabat mana kok mari masuk masjid, dia awak lolok tanya soalan. Tujuannya supaya sahabat tu sambil-sambil jawab soalan, belajar sambil berjalan tu,
bawa pak rumah, mari makan nasi tengah hari. Jadi lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, dia pun pergi ke Abu Bakar, ya Abu Bakrin Abdullah bin Abi Quhafah, tanya soalan sikit. Nah, sambil-sambil berjalan, nah Abu Bakar sudah semaya, sambil-sambil nak turun daripada masjid nak balik ke rumah, Abu Hurairah pergi tanya soalan. Abu Bakar pun jawab, sambil-sambil berjalan sudah jawab, taknya ajuk masuk rumah makan nasi. Ni dia ni, oh sudah, dia kata Abu Bakar ni tak payah. Nah, tak apa, dia pun balik ke masjid, tunggu pula, tengok Sayyidina Umar pula masuk masjid. Sudah Sayyidina Umar semaya, dia pun pergi jumpa Sayyidina Umar. Ya Umar, tanya soalan buat lolok aja, bukan nak tanya sungguh. Buat lolok tanya tu supaya sambil-sambil jalan, jawab sambil-sambil berjalan balik rumah, ajuk main makan. Umar pun sama juga dengan Abu Bakar, tak tengah ajuk masuk di rumah makan. Allah, dia kata tak payah, dia kata fofok ni, aku duduk tengah lapar. Dia pun balik-balik ke masjid, tengok-tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru balik daripada mana wallahu alam lah, bawa dengan gebuai ke apa semua. Dia pun pergi terkepul dengan Nabi nak tanya soalan. Nabi kata tak payah awak lolok tanya, hei Abu Hurairah, aku pahal dah melapar, mari. Mari. Tapi jangan musorang, muajak 80 orang ahli sufah lain mari rumah aku makan juga. Allah, dia kata, ingat kau boleh makan sogedoh, dia kata, upah kumur tak najak lagi lah puluh orang. Apa pesen tak boleh makan dah, habis makan ni. Jadi Abu Hurairah, Rasulullah suruh ajak juga, ajak. Dia lah hak jual tuai susu, jual apa, kerak daging kambing, bagi roti, sorang-sorang ahli sufah masuk dalam rumah Nabi SAW, bagi makan. Kata, nampak pesi aku, bukan bagi makan ni, aku sendiri tak sempat dah kali, sebab sikit, tengok kau sikit je Nabi bawa baliknya, daging kambing, roti dengan susu. Rupa-rupa habis 80 orang ahli sufah makan, kenyai belakang, tak usah nambah dah. Barulah Rasulullah kata, baru ni kita dua makan. Makan kenyai pula. Abu Hurairah kata, kenyai dah ya Rasulullah. Zid, Rasulullah kata, tambah, kenyai. Ada lagi ni, lagi bagi ke jiran. Itu cerita dalam hadis Riyadhus Shalihin. Kita tengok sana, Abu Hurairah banyak pengalaman dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia antara ahli sufah, orang kata pelajar pondok Nabi lah, ahli sufah, buatkan dia ketua bagi ahli sufah. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala. Baik, kalau gitu Abu Hurairah dia cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan tentang rupa paras Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dianya, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, abyadha, terlebih putih. Jadi dia apa, mensifat Abu Hurairah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulit tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu abyad, terlebih putih, bersinar-sinar. Tu bersinar-sinar setara mana? Dia tasbih, ka'annama sira min fiddatin, seolah-olahnya kulit Nabi ini diperbuat daripada perak. Bukan perak, tak, mana seolah-olahnya kulit Nabi ini putihnya, seolah-olah kulit Nabi diperbuat daripada fiddah. Fiddah ni mana? Perak lah. Itu orang panggil Abu Hurairah mentashbihkan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushbihu nura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fiddatin li safai khalqihi wa shiddati nuri wal ma'ani. Mentashbih oleh Abu Hurairah akan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perak,
li safai khalqi, kerana suci licin bersihnya kejadian kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersangatan bercahayanya kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal lama'an, dan memancar-mancar cahaya kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi ni boleh disifatkan nur maknawi dan nur hissi. Itu boleh. Dalam Quran kata laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, sesungguhnya telah datang daripada Allah nurun, oleh cahaya. Apa cahaya itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, dan Al-Quran yang keterangannya sangat nyata. Maka nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya nur maknawi, bukan hanya nur maknawi, iaitu nur dengan makna memberi hidayah, mencerahkan alam yang gelap dengan kejahilan, jahiliyah, kejahatan. Maka mari Nabi sallallahu alaihi wasallam mencahayakan dengan cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya Islam, cahaya taufik, cahaya hidayah. Itu dia panggil cahaya nur maknawi. Tapi boleh tak kata Nabi Muhammad ni nur hissi? Boleh tak? Sebab banyak hadis-hadis sahabat menceritakan Nabi kulitnya putih, bersih, suci, seumpama perak. Hadis sebelum Bara' bin Azib ditanya oleh orang, sa'ala rajulun al-Bara' bin Azib, akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla sayfi, adakah wajah Nabi cahayanya seperti pedang? Yang ni tak boleh tengok, kilau, sakit mata. La, tidak, kata Bara' bin Azib, bal mislal qamar, bahkan cahaya Nabi seumpama bulan. Dalam riwayat lain, mislal qamari lailatal badri, seumpama bulan penuh purnama. Hadis ni rawahul Bukhari wa Ibn Hibban wa Tirmidzi. Hadis sahih. Jadi banyak sangat hadis-hadis yang sahabat memperikan tentang sifat kejadian Nabi itu bercahaya. Aisyah kata satu hal mampu pelita api, maka keadaan Nabi itu tidak gelap gelita. Kenapa? Bercahaya wajah Nabi dan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi tak ada salah apa lah kalau orang kata Nabi itu cahaya maknawi, itu sebenar ada. Dan cahaya hissi, ayo tengok Abu Hurairah kata, ka'annama sigha min fiddatin, seolah-olahnya kulit Nabi ini diperbuat daripada perak. Bapa tu li safai khalqih wa shiddatin nur wal lama'an, karena suci licinnya kejadian kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersangatan cerah nur cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memancar-mancar cahaya dia. Itu tu. Jadi tak ada salah apa. Tu. Ada pun kita ni tak percaya kalau cahaya pasal lampu je. Cahaya kita tu kerana pantulan lampu. Macam dia mula buat edit tu lah, gambar-gambar ulama-ulama Syiah duduk dalam kereta pun bercahaya wajah. Dia pasal lampu, tak boleh edit. Bahkan bal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda nuran minha, bersangatan bercahaya lebih daripada perak itu lagi. Cahaya Nabi lebih cerah daripada cahaya bulan purnama, lebih cerah daripada cahaya matahari, lebih cerah daripada perak dan sebagainya. Itu lebih cerah daripada sirajan munira. Dalam Quran kata wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Nabi Muhammad SAW menyeru orang kepada Allah dengan izin Allah Ta'ala, wa sirajan munira, dan pelita yang mencerahkan. Pelita yang mencerah, pelita yang bercahaya-cahaya, bersinar-sinar, mencerahkan alam semesta. Itu habis. Tu
Di sini Abu Hurairah memuji Nabi ke mencaci Nabi? Memuji Nabi sebab as-sana'u bil lisan, menyebut baik dengan lidah Abu Hurairah terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi puji sini ala fi'l ittirari, dia panggil di atas perbuatan bahasa ittirar, bukan ikhtiari. Bukan Nabi pakai fi'il lovely kau gapo nak jadi cerah sok kulit, bukan. Memang aslul khilqah, asal kejadian Allah Taala buat Nabi itu memang bercahaya, cerah, comel, jangok, cantik, segok, handsome. Itu. Maka dipanggil madhun, bukan hamdun. Kalau hamdun puji assalamu bil lisan ala fi'lil jamil ikhtiyar, dia panggil sebut baik dengan lidah kerana perbuatan yang molek hak bahasa usaha. Tapi sekarang ni bukan kecantikan Nabi itu Nabi usaha, tidak. Memang asal kejadian Nabi itu memang comel dah. Maka dipanggil madhun, madah. Kita madah ni ya madah tak, madah pujangga. Tapi madah ni maknanya apa? Puji di atas perbuatan yang cantik tapi hak bahasa asal kejadian, itu dia panggil madah. Sebut banyak benda lagu tu dia panggil madaih. Tu. Jadi puji Nabi ini ialah perbuatan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kalau orang lara, orang jangan puji Nabi. Berat tu. Jangan puji Nabi. Ada ke orang lara puji Nabi? Pada makna dia suruh caci Nabi. Berat. Sebab kaedahnya an-nahyu 'ani syai' amrun bi diddihi. Tegah daripada buat sesuatu perkara pada makna suruh mengerjakan lawan bagi perkara yang kita tegah. Puji lawannya maki. Kita kata jangan puji Nabi, pada makna maki Nabi. Berat. Berat lah tu. Maka sebab tu jangan kita tegah orang puji Nabi. Tu kenapa? Kerana memang memuji Nabi itu ialah perbuatan para sahabat, dan terkadangnya memuji Nabi di hadapan Nabi. Nabi tidak teguh. Seumpama Hasan bin Thabit. Kita cerita sama dah. Satu hari Nabi SAW masuk ke masjid, sahabat-sahabat bangun diri hormat kepada Nabi. Nabi kerana bersifat dengan tawaduk, Nabi suruh duduk. Jangan. Nabi teguh. Sebab tu kalau kita jumpa hadis-hadis Nabi kata jangan puji aku, jangan panggil aku sayyid, jangan puji aku. Itu orang panggil hak Nabi untuk tawaduk. Hak Nabi macam gini Tan Sri, orang panggil Tan Sri. Tak usah panggil Tan Sri lah, panggil mamak gitu ya. Hak dia untuk tawaduk. Kita hak kita untuk beradab. Mamak panggil mamak ni mama. Kita tu orang panggil tak reti adab tu. Dia cikgu. Cikgu mamak. Usah panggil cikgu lah, panggil mamak aja. Hak dia untuk tawaduk. Hak kita untuk berakhlak, beradab. Panggil cikgu, panggil tu imam, panggil ustaz, panggil haji. Itu hak kita untuk berakhlak, beradab. Hak dia untuk tawaduk. Nabi untuk tawaduk, dia pun suruh duduk. Ada seorang sahabat tak duduk, namanya Hasan bin Thabit radhiyallahu taala. Caca dia, berdiri dia. Sahabat-sahabat kata, duduklah saya. Nabi suruh duduk. Dia tak duduk, caca tak duduk. Bila Rasulullah sapa depan dia, lalu dia pun baca syair. Dia orang penyanyi. Hasan bin Thabit ni seorang seniman. Jadi seniman ni bukan Piramli ya. Mula-mula ada ni zaman Nabi tu ada seniman. Dia kata apa? Qiyami lil azizi fardun alayya. Berdiri aku untuk kekasihku ialah satu kefarduan, kewajiban ke atas dia. Wa tarku fardhi ma huwa mustaqim. Meninggalkan suatu kewajiban, satu fardu, itu perkara yang tidak benar, tidak betul.
Ajibtu liman lahu aqlus salimu, heran aku kepada orang yang ada akal yang sejahtera, tak gila, tak bengok. Yara hadzal jamal wala yaqumu, melihat ini kecantikan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak bangun berdiri dia. Nabi senyum, Nabi tak marah, Nabi tak kata, "Oh, bid'ah ni, masuk neraka ni. Jangan melampau wulu fitnah." Nabi senyum. Maka dikata sunnah takririyah. Sunnah kan? Sunnah takririyah. Jadi Nabi itu tak ada lah puji diri sendiri. Kalau ada pun Nabi cerita tentang nikmat hak Allah Ta'ala beri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahaddits, maka mu cerita. Maka Nabi cerita, ana sayyidu waladi adam wala fakhra, aku ni Tuhan beri nikmat jadi ketua bagi seluruh anak cucu cici Adam, tapi aku tidak menyombong, tidak bangga. Banyak Nabi duk cerita. Hak tu bukan Nabi puji diri, Nabi nak cerita nikmat Tuhan kepada dia. Adapun sahabat puji Nabi, memang puji semua. Dan Nabi tidak marah, tidak tegur. Itu bermakna memuji Nabi juga ialah sunnah, tapi sunnah takririyah. Gitulah. Bukan sunnah fi'liyah atau qauliyah, tidak. Kemudian kata Abu Hurairah, rajila sya'ri, berombok-ombok rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya rambut Nabi itu tidaklah straight, laisa sya'ruhu bil mursali wala bil khashani, bukanlah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu straight, lurus, dan tidak juga keriting. Keriting ni pomegi itu tidak. Patut rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam berombok-ombok, orang panggil ikal mayang kalau kita kan. Tu habis. Kemudian kata dia, rawahu Tirmidzi, meriwayat akan ini hadis oleh Imam Tirmidzi, wa tafarrada bihi, dan ketunggalanlah Imam Tirmidzi dengan meriwayatkan hadis ini, wa huwa, dan hadis ini sahihun, hadis ini sahih bisyawahidi katsiratin, dengan beberapa syahid-syahid, dalil-dalil, bukti-bukti yang banyak. Habis. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke-13, haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Kata Imam Tirmizi, mencerita akan kami oleh Qutaibah bin Sa'id. Qala, berkata Qutaibah, akhbarani Al-Laits bin Sa'd, mengkhabar akan aku oleh Laits bin Sa'd. Qala an Abi Zubair, daripada Abi Zubair, an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah. Ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridu alayya al-anbiya, dibentangkan ke atas aku oleh Allah segala para nabi. Yani pada malam Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala hantarkan para nabi ini jumpa ziarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita tu jumpa dengan para nabi sebelum daripada Nabi. Faidan, maka tiba-tibanya Nabi kata Musa alaihi salam, bermula Nabi Musa alaihi salam, darbun minar rijali, satu bagai daripada beberapa laki-laki, ka'annahu min rijali syanu'ata, seolah-olahnya Nabi Musa ni setengah daripada beberapa laki-laki Bani Syanu'ah. Bani Syanu'ah ni satu kabilah di Yaman. Satu kabilah di Yaman, namanya Bani Syanu'ah, yang mana mereka ni bentuk tubuh mereka tidak gemuk dan tidak kurus, tinggi. Itu. Jadi Nabi kata, aku lihat Musa alaihi salam seolah-olahnya seperti beberapa laki-laki di kalangan Bani Syanu'ah. Nama Musa itu sendiri yang memberi namanya ialah Asiyah binti Mazahim, iaitu zaujatu Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu sendiri namanya Musa itu diberi oleh isteri Fir'aun, namanya Asiyah. Asiyah ni orang mukmin, tapi suami dia tu perang. Jadi tak semestinya suami yang
apa yang jahat, isteri pun turut jahat, tak semestinya gitu dah. Dalam Quran kata laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang jahat untuk perempuan, itu secara adat sah saja menyalahi. Nabi Nuh, Nabi Lut, seorang nabi tapi bininya kafir kedua-duanya. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'an wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Tuhan buat perumpamaan dengan bini Nabi Nuh, Nabi Lut yang kafir kedua-duanya. Kafir tapi suaminya Nabi. Jangan berpelik. Jadi sebab tu kita ni tak boleh nak masuk campur urusan kelamin orang, tak boleh. Kalau kita hidup sama Nabi Nuh, Nabi Lut, cerak-cerak tak masuk Islam kita ni. Boleh jadi kita marah ke Nabi Nuh, Nabi Lut. Nak dakwah orang, bini sendiri kafir. Gitu. Nak jadi ketua agama, bini sendiri tak pakai tudung. Kaya orang ni kan? Ya kai. Soal tugas seorang suami dengan bini dia. Weh lah. Akhirat esok Tuhan tak tanya bini orang lain, Tuhan tanya tentang bini kita. Maka tak sedut sibuk aklami orang. Itu habis itu. Bunyi saja, kita berhenti situ dulu. Kita sambung semula pula insya-Allah. Sebab hadis ni panjang. Kalau kita terus jawabnya tak Jumaat lah kita ini. Wallahu a'lam wa ilmuhu adab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, sedikit saja pembinaan asrama pelajar di pondok kita tu alhamdulillah sudah siap pada hari Rabu itu. Terima kasih banyak.